Okey. Jadi dalam filter ni sebenarnya dia ada filter iaitu kapasitor saja. Okey. Ni sambung ground, yang ni positif, negatif kan. Yang ni positif. Okey, negatif, dan ni pun sama, positif dengan negatif. Okey. Jadi filter ni fungsi dia, kita nak stabilkan voltan kat sini 5 volt tapi masih belum stabil, ada turun naik dia. Okey, filter tukar juga, dia smoothkan voltage 5 volt tadi pun mungkin ada sikit lagi ripple, akan turun naik voltage. Kemudian kita ada blok kalau kita tengok sini dia masih ada dia panggil ripple lah, ripple. Okey, ripple ni maknanya ada noise lagi. Okey, sebab DC kalau kita nak dia straight saja. Kita nak dia straight macam tu baru stabil lah. Kemudian lepas filter kita masuk pada IC regulator. IC regulator untuk stabilkan lagi voltage. Jadi contoh kita nak stabilkan dan mungkin juga step down kat situ. Contoh dia kita guna 3.3 volt. Jadi voltan yang lebih stabil pada 3.3 volt. Kalau kita tengok sini dia dapat straight saja kan. Okey, itu fungsi regulator. Walaupun load kita berubah-ubah, kita tukar-tukar nilai load, tapi voltan adalah tetap pada 3.3. Dia tak boleh bila kita sambungkan load, contoh RL kat sini. Okey, bila load lain 1 kilo ohm, voltan ni 5 volt. Dia tukar 1 ohm, voltan ni 2 volt. Dia tak boleh macam tu, dia kena stabil pada 3.3 volt. Dia tak boleh turun naik yang terlalu tinggi. Bukan kata tak ada langsung, tapi sikit je lah, 0.01 ataupun 0.02. Itu normal lah. Tapi kalau berubah banyak sangat, maknanya kita punya regulator tak boleh nak regulate lagi, disebabkan oleh load kita mungkin terlalu kecil ataupun nilai dia terlalu tinggi sangat. Okey, jadi penerangan di bawah ni, power supply transformer ni adalah penerangan yang saya bagi tahu dalam block diagram tadi. Okey, ini salah satu pengatur voltan menggunakan Zener diode. Okey, Zener diode. Jadi Zener diode ni kalau kita tengok sama macam diode biasa saja. Yang ni atas cathode, yang ada tanda hitam ni cathode, bawah ni anode. Tapi untuk Zener diode dia ada nombor dia, part number dia ni. Kalau kita tengok BZX4V7, maknanya kalau 4V7 ni biasanya dia adalah Zener diode yang mengaturkan voltaj tepat pada 4.7 volt. Okey, dia keluar daripada Zener diode, dia tak boleh lebih daripada 4.7 volt. Dia sebagai pengatur voltan. Jadi kalau Zener 4.7, output voltage pun 4.7, dengan syarat input voltage mestilah lebih besar daripada Zener diode. Contoh Zener diode 4.7, kita guna pakai 10 volt contoh. Bila pakai 10 volt input, jadi kita boleh regulate voltage tu pada 4.7 volt sebelum kita supply kepada komponen-komponen elektronik yang lain. Okey, nanti biasanya Zener diode ni kita guna untuk low current power supply. Contoh current kita tak pakai tinggi pun, mungkin 0.5, 500 mA, 10 mA, 20 mA. Okey, itu just untuk low current power supply je lah. Okey, dan satu lagi apa yang disebutkan dalam ayat di atas ni adalah diode Zener dia connected in reverse. Okey, maksud dia biasanya cathode untuk dapatkan reverse forward bias, kira cathode kita sambung negatif, anode kita sambung positif. Tapi untuk Zener diode, anode kita perlu sambungkan dia dengan negative supply dan cathode kena sambungkan dia dengan positive supply. Okey, dia beroperasi dalam reverse bias.
dia beroperasi dalam keadaan reverse bias. Itu adalah sifat Zener diode. Okey, jadi Zener diode ni dia rated by dia breakdown voltage. Dia ada nilai VZ seperti yang sahabat sebutkan yang tadi, 4V7, maksud dia 4.7, ataupun boleh Google VZX 4V7, 4V7, boleh tengok nilai voltage dia. Mungkin ada detail lagi berapa current dan power maksimum yang boleh dibawa oleh Zener diode ni. Dalam ni dia bagi tahu power maksimum adalah 400 mW sahaja ataupun 1.3 watt. Okey, makin tinggi nilai watt, makin besar fizikal Zener diode. Okey, biasanya Zener diode ni dia disambungkan dengan satu resistor ke atas dia untuk limitkan current supaya tak melebihi nilai watt yang ditetapkan oleh pengeluar ni. Kalau watt ni lebih, current lebih, maka Zener diode akan rosaklah nanti. Okey, kalau tengok ni anode sini, anode dia disambungkan dengan ground kat bawah ni. Okey, dia sambung secara reverse bias reverse. Yang ni cathode dia sambungkan ke bahagian positif. Kalau tengok sini bahagian positif supply. Jadi sesiri dengan Zener diode kita perlu sambungkan dengan satu resistor untuk limitkan current. Jadi dekat sini adalah dia punya sambungan ataupun terminal untuk output. Jadi kat sini kita boleh sambungkan dengan litar. Contoh kita ada IC dekat sini. Okey, IC bukan IC kad pengenalan kita tu, IC komponen elektronik lah. Siapa yang tak tahu boleh lah integrated circuit kan. Mungkin sini supply dia, sambung sinilah. Ini pun dia punya ground. Okey, contoh Zener 4.7 volt. Jadi IC ni pun 4.7 volt. Jadi dia ada bentuk U kat depan tu kan. Okey, dan ni nombor 1. Bagi nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada pin dia lah. 7. Ni pin nombor 8. Itu. Okey, jadi IC ni dia perlukan voltage yang stabil iaitu sebanyak 4.7 volt. Barulah dia boleh beroperasi dengan baik ataupun sehingga tak ada signal loss semua. Okey, itu secara teorinya Zener diode. Okey, ada dua basic kategori ataupun voltage regulation categories yang kita perlu faham, iaitu yang pertama adalah regulation adalah line regulation, dan yang kedua adalah load regulation. Line regulation ni merujuk kepada bahagian input dan load regulation adalah merujuk kepada output. Okey, kegunaan line regulation adalah untuk maintain ataupun kita nak stabilkan output voltage. Okey, dia merujuk kepada output voltage. Kita nak constant ataupun voltan tu stabil pada output pada output ataupun pada load apabila input voltage berubah, varies. Walaupun input voltage berubah, okey, daripada 20 volt jadi 25 volt ataupun jadi 15 volt, output voltage akan kekal constant. Contohnya pada 5 volt. 5 volt constant tetap. Walaupun dekat input ni dah berubah. Dekat bahagian input dah berubah, tapi di output masih lagi sama iaitu 5 volt. Di bahagian output kita tak boleh nak berubah. Sebab apa? Sebab komponen elektrik dia perlukan satu voltage yang stabil. Contoh kat rumah kita, soket kita perlukan 230 volt. Dan ada plus 10, minus 6. Jadi dia dah jaga benda tu. Siapa yang jaga? Dekat bahagian TMB dia ada meter semua dah. Dia akan tengok frekuensi semua plus minus 1. Jadi benda-benda tu dia akan tengok. Tu yang TMB ada, tak apa, dia regulate benda tu. Dia akan jaga benda tu. Tapi di bahagian elektronik, jadi kita perlukan voltage regulator untuk stabilkan voltage. Okey, satu lagi adalah load regulation. Masuk load regulation, kita nak supaya output voltage juga, kita nak output voltage ni stabil walaupun load kita berubah-ubah. Maksudnya beban kita, contoh kat rumah kita, soket kita tak